Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada sidang pendengar ke sidang diskusi kita pada hari ini, diskusi ilmiah dengan tajuk Pengamalan dan Penghayatan Akhlak Mulia dalam kalangan siswa guru. Baiklah, sebelum bermula, saya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul lagi bagi menambah ilmu pengetahuan pada hari ini. Dan izinkan juga saya memperkenalkan diri serta ahli-ahli panel kita yang cantik, menawan lagi bijaksana pada hari ini. Pertama-tama sekali, saya Amani Husna binti Azizan selaku moderator sidang diskusi pada hari ini. Di sebelah saya pada hari ini adalah panel pertama kita Cik Nur Balkis Akilah binti Yunus dan panel kedua kita Cik Nur Ain Syazwani binti Jaafar. Baiklah, tanpa membuang masa, hadirin-hadiran para pendengar sekalian, marilah kita teruskan sidang diskusi kita pada hari ini. Kita sebagai umat Islam merupakan khalifah di muka bumi Allah SWT, haruslah hidup berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam setiap tindak tanduk kita serta berdasarkan sunnah Nabi. Hal ini tidak hanya tertakluk kepada perkara-perkara berkaitan ibadah dan iman, malah juga berkaitan dengan akhlak kita. Takrifan akhlak dari segi bahasa di sini ialah berasal daripada perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Dari segi istilah pula, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Manakala yang terakhir, menurut Ibnu Maskawi, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Antara sumber termudah untuk dijadikan contoh sebagai kita umat Islam dari aspek antara contoh dan juga sumber termudah untuk dijadikan contoh sebagai kita umat Islam dalam aspek akhlak dan akidah, iaitu perilaku Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Akhlak mulia baginda harus dijadikan ikutan kerana perilaku baginda itu cukup sempurna berdasarkan Al-Quran dan agama. Al-Quran juga menganjurkan kita supaya berakhlak mulia sentiasa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-148 yang membawa maksud, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dengan ruang diskusi pada hari ini, saya ingin mengetengahkan dan isu yang kami ingin ketengahkan ialah pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa-siswa guru. Persoalannya hadirin-hadiran, sedalam manakah penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru? Kerana guru ini merupakan seorang individu yang bakal membentuk masa depan negara, iaitu generasi baru di peringkat sekolah lagi. Guru sewajarnya perlu dipupuk dengan akhlak yang mulia kerana setiap tindak tanduk mereka akan dicerminkan oleh pelajar dan mereka memainkan peranan yang besar dan penting dalam isu ini. Baiklah, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk menyerahkan tajuk ini untuk dikupas lebih lanjut oleh panel pertama kita, Cik Nur Balkis Akilah. Dipersilakan. Baiklah. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang pengamalan dan penghayatan akhlak mulia Rasulullah SAW yang boleh kita contohi sebagai siswa guru. Berdasarkan hadis yang dibaca, Imam Malik meriwayatkan bahawa apabila seseorang itu dikesani dengan akhlak yang mulia akan berlaku perubahan pada percakapannya, iaitu seseorang itu akan sentiasa bercakap benar serta jelas. Ini terbukti dari hadis Rasulullah SAW yang membawa maksud bahawa selagi seorang hamba itu bercakap dusta atau berusaha untuk berdusta, maka
maka terlekat pada hatinya suatu titik hitam hingga menyelubungi hatinya, maka tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan orang yang berdusta. Dengan ini, jelas dusta itu dapat menyelubungi hati dari sinaran cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang berdusta akan dimurkai oleh Allah. Kesan daripada percakapan berdusta ini akan menyebabkan dia kurang dipercayai oleh orang lain, orang sekelilingnya. Oleh itu, kita sebagai siswa guru harus mempunyai sikap yang benar dan jelas dalam sesuatu pertuturan supaya apabila kita mengajar orang lain atau menyampaikan maklumat kepada orang lain, perkara tersebut adalah sahih dan jelas difahami. Penyampaian yang benar dan jelas juga membolehkan ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain dan diperpanjangkan. Bercakap benar adalah suatu kepentingan dalam kalangan siswa guru. Hal ini kerana guru adalah role model kepada murid-murid di sekolah yang akan kita lalui suatu hari nanti. Selain itu, seseorang yang berakhlak baik akan menjadikan dirinya juga beramanah. Ini kerana mengkhianati amanah itu setengah daripada alamat orang munafik. Orang yang berakhlak baik sudah tentu dirinya jauh dari sifat yang keji. Dan dengan menjauhi sifat ini sudah tentu akan mencapai kemuliaan terhadap seseorang itu sama ada di dunia atau akhirat. Kita sebagai siswa guru harus bersikap amanah. Contohnya, kita perlulah bersikap amanah dalam menggalas tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Selain itu, tidak culas. Siswa guru juga haruslah amanah dalam membuat sesuatu kerja. Contohnya, menyiapkan kerja kursus dan hasil kerja sendiri tanpa meniru daripada mana-mana sumber atau rakan-rakan. Siswa guru juga haruslah mempunyai tanggungjawab dalam menuntut ilmu. Sebagai siswa guru juga, kita perlulah bersemangat dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Hal ini kerana Islam adalah agama yang menyeru umatnya supaya mempunyai cita-cita yang tinggi. Melihat kepada masa hadapan, tidak menoleh ke belakang. Inilah melambangkan Islam adalah agama bertamadun. Terdapat dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat yang mengajak manusia membuat renungan dan berfikir serta bersedia untuk masa hadapan. Di antaranya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang ia telah sediakan untuk esok." Ibnu Kathir juga menegaskan mengenai ayat ini bahawa hendaklah kamu menghisapkan diri kamu sebelum kamu dihisapkan di hari akhirat nanti. Dan hendaklah kamu lihat apakah yang kamu telah simpankan untuk diri kamu daripada amalan soleh untuk hari tempat kamu kembali. Dan kamu dikemukakan untuk Tuhan kamu. Seseorang yang bersemangat dan bercita-cita tinggi, yang sentiasa memikirkan masa hadapan, tergolong daripada mereka yang berakhlak mulia. Melalui semangat dan cita-cita yang ada pada seseorang itu dapat memajukan seseorang, seterusnya mencapai kemuliaan di sisi Allah. Sebagai siswa guru, kita perlulah mempunyai cita-cita yang tinggi dan visi yang tinggi bagi mencapai kecemerlangan. Contohnya, siswa guru haruslah mempunyai cita-cita untuk menjadi pelajar yang cemerlang dan mencapai pointer yang terbaik dalam peperiksaan serta hebat dalam segala bidang. Selain itu, bercita-cita untuk menjadi seorang guru yang disegani oleh murid-murid suatu hari nanti. Itu sahaja perkongsian saya mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah, penerangan yang mantap dan baik daripada panel pertama kita, Cik Nur Balkis. Baiklah, saya setuju dengan
penyataan dan isi-isi yang dihujahkan oleh Cik Balkis sebentar tadi, iaitu penting untuk guru mempunyai akhlak, bersikap benar, amanah, bersemangat dan bercita-cita tinggi. Tanpa membuang masa, saya yakin sidang pendengar sudah tidak sabar untuk kita beralih kepada panel kedua kita, Cik Ain. Saya akan serahkan kepada Cik Ain untuk mengupas lebih lanjut dan juga menambah isi-isi dan hujah-hujah beliau tentang isu kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Izinkan saya mengulas lebih mendalam terhadap tajuk forum kita pada hari ini. Sebagai siswa guru, kita haruslah menjadikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian sebagai panduan dalam bakal mendidik anak bangsa kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak seorang pendidik mestilah mempunyai sifat kasih sayang dan simpati, iaitu mempelajari untuk menyayangi anak murid seperti keluarga kita sendiri. Dalil yang berkait rapat dengan penyataan ini ialah dari sabda Rasulullah yang bermaksud, sesungguhnya aku ini adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya. Sesungguhnya sifat kasih sayang ini penting dalam menjadi seorang pendidik. Orang yang jiwanya keras dan kasar tidak sesuai untuk menjadi seorang pendidik. Hal ini kerana untuk memanusiakan manusia memerlukan kasih sayang yang begitu luas. Umum memahami bahawa kanak-kanak di peringkat sekolah rendah ini sifatnya degil, tetapi hatinya masih suci dan bersih. Oleh sebab itu, kekerasan tidak boleh diguna pakai dalam mengajar kerana dengan adanya kekerasan tidak akan menimbulkan hasil. Malah kelembutan juga yang akan menewaskan kekerasan. Sebagaimana Rasulullah dalam menyampaikan dakwah dan ilmu Islam, baginda tidak pernah menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain menerima Islam. Malah ramai orang ketika itu masuk Islam dek kerana pribadi Nabi yang begitu penyayang. Saya lanjutkan kepada isi kedua. Yang bakal menempuh segala cabaran akan datang, seharusnya kita mempersiapkan diri dengan kesabaran yang tinggi. Pada masa yang akan datang, karenah dan perangai murid serta sistem pengurusan yang sentiasa berubah-ubah menguji daya tahan emosi dan kesabaran kita. Kita sebagai siswa guru, walaupun diduga dengan pelbagai cabaran seperti tugasan kerja, kita haruslah bersabar dan menerapkan akhlak Rasulullah sebagai contoh dalam menyebarkan agama Islam. Baginda diperlakukan oleh kaum Quraisy dengan dibaling batu, najis dan dijerut leher baginda. Namun baginda tidak pernah putus asa, malah semakin gigih dan sabar dalam menegakkan kalimah tauhid. Jika hendak dibandingkan dugaan serta cabaran Nabi dengan yang kita alami, dugaan baginda berlipat ganda lebih hebat. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 5 yang membawa maksud, maka bersabarlah kamu dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya. Jika Rasulullah mampu berkorban sehingga ke tahap itu, kenapa kita tidak sebagai siswa guru dengan cabaran yang sedikit dalam menyampaikan ilmu menjadi guru yang cemerlang kepada bangsa dan negara. Seterusnya, seorang siswa guru perlulah mempunyai akhlak seperti baginda Rasulullah, iaitu beramanah. Seperti mana yang telah diulaskan oleh Cik Balkis sebentar tadi, saya akan menerangkan secara lebih mendalam. Amanah bermaksud benar-benar boleh dipercayai. Jika sesuatu urusan diserahkan kepadanya, nescaya orang itu percaya bahawa urusan itu akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh kerana itulah, penduduk di Mekah gelaran Al-Amin kepada Rasulullah yang membawa maksud terpercaya. Seperti yang terpapar di dalam hadis yang membawa maksud,
Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanya memberi nasihat yang terpercaya bagimu. Sifat amanah yang boleh dikaitkan apabila menjadi seorang siswa guru ialah amanahlah dalam menyampaikan dan menggalas segala tanggungjawab. Dengan itu sahaja boleh menunjukkan kita sebagai siswa guru seorang yang amanah. Akhir sekali, seorang siswa guru hendaklah menghayati akhlak lemah lembut. Islam menyuruh umatnya supaya melakukan hubungan antara manusia yang dibina di atas pergaulan yang baik, berlemah lembut, memelihara akhlak dan tanggungjawab di antara satu sama lain. Jika seseorang itu mengikut apa yang diajarkan oleh Islam, nescaya kehidupan ini akan sentiasa tenang, tenteram dan harmoni serta mencapai kemuliaan. Jadi yang dapat saya simpulkan dalam sifat lemah lembut ini adalah seorang siswa guru perlulah mempunyai sifat tersebut dalam kehidupan seharian mereka kerana dengan itu sahaja yang kita dapat membentuk kita sebagai seseorang guru yang bertauliah. Sekian daripada saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih. Masya Allah, penerangan dan hujah yang sangat hebat dan juga isi-isi yang dikemukakan adalah sangat menarik oleh panel kedua kita tadi, Cik Ain Syazwani. Baiklah, Alhamdulillah, saya yakin dengan penerangan yang hebat daripada kedua-dua panel yang bijaksana sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada sidang pendengar sekalian. Jelaslah saya rasa bahawa untuk menjadi seorang pendidik bukanlah sebuah tanggungjawab yang mudah dan boleh dipandang enteng oleh semua, terutamanya oleh siswa-siswa guru. Penting untuk kita mengetengahkan isu akhlak dan juga memupuk akhlak yang baik dalam kalangan bermula daripada peringkat siswa-siswa guru. Ringkasnya, pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru ini perlu ditekankan dengan lebih tegas kerana isu ini memberikan impak yang besar bukan sahaja pada skala kemenjadian murid, malah memberikan impak kepada pembentukan akhlak dan jati diri murid tersebut. Guru yang disebut sebagai contoh dan model utama di sekolah perlu dipupuk sikap dan akhlak mereka kerana dengan akhlak inilah yang telah kita bincangkan sebentar tadi oleh dan juga telah dikemukakan oleh kedua-dua panel sebentar tadi akan membentuk dan memastikan negara kita melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia dan bukan sahaja akhlak tersebut diguna pakai dan diterhadkan dalam aplikasinya dalam institusi sekolah, malah juga sebagai seorang insan dalam skala masyarakat. Saya selaku moderator akan mengakhiri sesi diskusi ilmiah kita pada hari ini dengan mengucapkan jutaan setinggi-tinggi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini yang sudi bersama-sama saya mengemukakan isu dan juga memberi hujah lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Saya berharap para pendengar dapat mengambil sedikit info yang menarik tentang isu hari ini dan jadikan tauladan dan juga pedoman hidup dalam kehidupan yang akan datang. Saya juga selaku moderator ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada pihak kami kerana sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada kekhilafan dan kekurangan saya sendiri. Setakat ini saja sidang diskusi ilmiah kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.